Terima kasih Yang Bapak Tan Sri, sahabat saya Yang Mak Jeli. Selaku kementerian yang menerajui aspek keselamatan dalam negeri, kita punya peranan yang amat penting untuk menyediakan platform terbaik bagi membolehkan pembangunan negara dapat dilaksanakan sempurna dan tentunya soal-soal kebajikan anggota polis lebih keutamaan. Kementerian dan Polis Diraja Malaysia sentiasa mengambil berat dan soal kebajikan dan hal ehwal pesara polis dengan menghargai pengorbanan yang telah dicurahkan demi menjaga keselamatan kedaulatan negara dan ketenteraman awam. Pada masa ini, bahagian hal ehwal pesara polis, Jabatan Pengurusan Ibu Pejabat Polis Bukit Aman bertanggungjawab menguruskan hal ehwal pesara polis, bekas polis dan waris pesara atau bekas polis yang berdaftar. Setakat 29 September 2023, seramai 54,603 pesara polis, bekas polis dan waris polis, pesara bekas polis telah didaftarkan di bawah BHEPP yang terdiri daripada 44,889 pesara, 3,148 bekas polis dan 6,566 waris pesara atau bekas polis. Antara bantuan yang diberikan kepada pesara polis, bekas polis dan waris pesara atau bekas polis adalah bantuan-bantuan yang disalurkan melalui tabung amanah warisan polis, iaitu bantuan syarat kematian, bantuan pergerakan, bantuan perubatan, bantuan pendidikan dan juga bantuan bencana alam. Sebagaimana juga pembentangan bajet yang diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri selaku Menteri Kewangan telah mengumumkan bajet insentif RM1,000 dipanjangkan semua pesara kerajaan. Ini juga termasuk veteran berpencen serta veteran tidak berpencen. Bayaran ini akan dibuat pada Februari tahun hadapan. Selain itu, sebelum ini juga bantuan khas kewangan pada tahun 2023 yang diterima oleh pesara kerajaan termasuk juga pesara polis yang menerima pencen dan tidak pencen sebanyak RM350 pada Januari 2023. Dan bantuan khas penghargaan pesara kerajaan sebanyak 200 telah diterima pada 10 Ogos. Ini antara perkara yang dibuat dan kita memang bercadang untuk merangka rang undang-undang pesara dan bekas pegawai polis. InsyaAllah. Terima kasih. Saya jemput Jeli. Tan Sri Speaker, kalau kita mengimbau kembali ke belakang, dalam sejarah polis ini, dulu zaman darurat dulu kita ada satu pasukan polis bantuan yang dikenali sebagai Home Guard. Jadi persoalan saya ialah, adakah kerajaan sekarang ini masih lagi mengiktiraf Home Guard ini sebagai satu pesara polis? Dan jika ada pengiktirafan tersebut, adakah sekarang ini mereka telah menerima ataupun sedang menerima ataupun ada perancangan untuk mendaftarkan mereka sebagai pesara polis? Yang keduanya ialah soalan saya, oleh kerana kita sekarang ini menghadapi peningkatan bilangan pesara polis dari masa ke semasa, saya mencadangkan supaya bahagian yang sekarang ini mengawal selia pesara polis ini di bawah bahagian hal ehwal pesara polis di Bukit Aman, saya cadangkan supaya kementerian mengadakan satu jabatan khusus di bawah kementerian, iaitu Jabatan Hal Ehwal Pesara Polis, seperti mana Jabatan Hal Ehwal Veteran di bawah Angkatan Tentera Malaysia. Sekian. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Jeli, Yang Berhormat Tan Sri. Saya nak maklumkan Home Guard telah pun dibubarkan. Dibubarkan pada 1 Julai 1959. Kita menghargai peranan mereka. Sebab itu sebahagian daripada mereka telah pun diserapkan dalam pasukan polis hutan. Ini bermakna kita mengiktiraf peranan yang mereka mainkan. Dan berhubung dengan jabatan pesara yang dicadangkan oleh Yang Berhormat tadi, pada masa ini kementerian dan PDRM memang dalam perancangan untuk mewujudkan rang undang-undang pesara dan bekas pegawai polis untuk berfungsi sebagaimana yang dimaklumkan tadi. Namun demikian, ia masih lagi di peringkat awal dan ia di peringkat semakan pegawai undang-undang di Kementerian Dalam Negeri, dan kita akan melalui proses-prosesnya hinggalah dibawa ke dalam Dewan ini untuk dibincang dan diluluskan. Terima kasih, Tan Sri. Saya jemput Jempol. Terima kasih Tan Sri Yang Ketua. Saya ada dua soalan tambahan. Yang pertama,
adakah KDN dan PDRM mempunyai perancangan untuk mewujudkan suatu undang-undang yang bagi pesara polis seperti ATM dan MINDEF mewujudkan akta veteran bagi menjaga kebajikan veteran ATM. Dan yang kedua, terdapat 6 jenis bantuan yang diberikan kepada pesara polis serta waris oleh bahagian hal ehwal pesara polis seperti yang dinyatakan sebentar tadi. Soalan saya, berapakah jumlah penerima manfaat bantuan tersebut setakat hari ini? Terima kasih. Terima kasih. Sila Menteri. Tan Sri, untuk membolehkan supaya pesara polis ini benar-benar dihargai, maka langkah proaktif yang dibuat oleh kerajaan ialah di mana kementerian dan PDRM sebagaimana saya sebutkan tadi sedang berangka untuk mewujudkan satu rang undang-undang pesara dan bekas pegawai polis yang berfungsi untuk mengawal selia pesara polis, bekas pegawai polis secara lebih teratur dalam satu entiti di bawah pegawai pengawal kementerian melalui satu punca kuasa yang jelas. Sebab itu rang undang-undang pesara dan bekas pegawai polis dijadikan punca kuasa untuk antara ialah perkara-perkara yang berkaitan dengan pendaftaran pesara polis dan bekas pegawai polis sebagai mengawal persatuan-persatuan pesara polis dan juga bekas pegawai polis, dan ia juga sebagai punca kuasa untuk menjaga kebajikan pesara polis dan pegawai polis. Ini yang penting kerana kebajikan pesara dan bekas pegawai polis adalah perlu demi menjamin penyaluran peruntukan kerajaan kepada persatuan pesara polis dan bekas polis supaya dapat diselaraskan dengan lebih teratur dan berkesan berbanding dengan hari ini. Sebab itu bagi memastikan pesara polis dan bekas polis menerima manfaat, kita berharap rancangan yang kita buat ini boleh dilaksanakan dengan sempurna untuk membolehkan kita juga mampu melaksanakan sebagaimana yang dibuat oleh Angkatan Tentera Malaysia yang ditadbir oleh Jabatan Veteran Tentera Malaysia. Buat masa ini sebagai makluman, rang undang-undang ini masih lagi di peringkat penelitian pegawai undang-undang Kementerian Negeri, dan kita jangkakan pada suku tahun hadapan kita akan ada libat urus dan untuk dibawa kepada Jemaah Menteri dan cadangkan pada tahun hadapan untuk dibentangkan Dewan ini. Berkaitan dengan perkara kedua dibangkitkan tadi, sejak tahun 2014 sehingga 2022, Ibu Tan Sri, sebanyak 13,864 permohonan telah diluluskan dengan implikasi kewangan bernilai 19 juta, lebih kurang 19 juta, tidak termasuk permohonan yang akan dibayar pada tahun 2023. Itu seramai 1,545 permohonan dengan implikasi kewangan sebanyak RM1,250,780. Antara bantuan yang disalurkan adalah seperti bantuan syarat kematian, bantuan perubatan, bantuan pergerakan, bantuan pendidikan yang saya sebutkan tadi. Dan bantuan-bantuan ini saya sebutkan tadi ialah disalurkan melalui tabung amanah warisan polis Tawak. Terima kasih, Tan Sri.